Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lunak biduan Berzapin Cindai besar harapan menjadi penyampai. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 minit MMTV edisi 29 Februari 2024. Kita ke berita utama. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegur Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang supaya lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatan menghina Raja-Raja Melayu melalui kenyataannya. Hal demikian kerana kenyataan dibuat ahli Parlimen Marang itu baru-baru ini disifatkan cuba mempertikai tindakan Majlis Raja-Raja Melayu dan Sultan Selangor sendiri sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI. Setiausaha Sulit kepada Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani berkata, Sultan Sharafuddin bertitah kenyataan dikeluarkan Abdul Hadi bukan sahaja boleh mengelirukan, malah membawa kegelisahan yang menjurus kepada perpecahan perpaduan umat Islam di negara ini. Menurutnya, Abdul Hadi dikatakan membuat kenyataan secara terbuka dalam media sosial tanpa membaca secara menyeluruh dan mendalam titah baginda berhubung keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid yang mencabar keabsahan 16 peruntukan kesalahan jenayah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019. Dalam pada itu, Muhammad Munir memaklumkan Sultan Selangor menyifatkan kenyataan dibuat Abdul Hadi sebagai tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan seperti yang diikrarkan beliau untuk dipertahankan sepanjang menjadi ahli parlimen. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM diberi lampu hijau untuk mengambil tindakan terhadap jemaah menteri tanpa perlu meminta restu daripada Perdana Menteri jika ada laporan atau dakwaan pembabitan mereka dalam kes rasuah. Bagaimanapun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata selepas setahun 3 bulan Kerajaan Perpaduan mengambil alih pentadbiran, sehingga kini tiada mana-mana jemaah menterinya terpalit dengan isu rasuah setakat ini. Ujarnya beliau juga ada mencabar di dalam mahupun di luar parlimen supaya kemukakan bukti dirinya mahupun jemaah menteri lain jika mereka ada terbabit dengan kes rasuah supaya boleh dikenakan tindakan, namun tegasnya tiada pihak yang tampil mengemukakan bukti setakat ini. Bagaimanapun, beliau memberikan tabik hormat kepada jemaah menterinya kerana berjaya memberikan imej kepimpinan yang bersih daripada rasuah sepanjang pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Mengakui agenda melawan rasuah yang dibawanya mendapat tentangan daripada pelbagai pihak, Anwar berkata ramai dalam kalangan elit politik, korporat maupun pengurusan negara tidak senang dengan wacana tersebut kerana sudah lama bergelumang dengannya. Pelaburan langsung sebanyak RM329.5 bilion yang diraih Malaysia tahun lalu akan memberi kesan kepada ekonomi negara dalam masa terdekat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, namun usaha kerajaan madani tidak akan berhenti setakat di situ sahaja. Menurutnya, lebih banyak pelaburan baharu sedang diusahakan kerajaan di bawah kerangka ekonomi madani yang disokong oleh Pelan Hala 7 Peralihan Negara, Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-12 bagi menjayakan transformasi ekonomi. Minggu lalu, kerajaan mengumumkan sebanyak RM329.5 bilion jumlah pelaburan diluluskan pada tahun lepas iaitu meningkat 23% berbanding tahun sebelumnya sekaligus menyaksikan ia adalah pelaburan diluluskan tertinggi dalam sejarah negara. Menurut Anwar, pelaburan langsung baru itu sama ada domestik atau antarabangsa membawa makna melangkaui daripada sekadar pekerjaan baharu. Pihak pembelaan dalam kes Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur yang didakwa atas 2 pertuduhan menghasut akan mengemukakan representasi kepada Jabatan Peguam Negara AGC bagi membatalkan 2 pertuduhan itu. Perkara itu dimaklumkan Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud yang mewakili Muhammad Sanusi 50 tahun semasa sebutan kes kali pertama 2 pertuduhan tersebut di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Aslam Zainuddin hari ini. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Abdul Malik Ayub memaklumkan pihak pendakwaan tidak membantah dengan permohonan pihak pembelaan berhubung representasi itu namun memohon mahkamah menetapkan terus tarikh-tarikh perbicaraan. Selepas mendengar permohonan dan maklumat kedua-dua belah pihak, Hakim Aslam menetapkan 3 Mei depan bagi sebutan semula kes dan status representasi berkenaan. Terdahulu semasa prosiding ketika dibacakan semula 2 pertuduhan selepas kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi, Muhammad Sanusi kekal mengaku tidak bersalah. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya
pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari, semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka theutusan.com.my. Kita kembali lagi. Seorang wanita maut selepas terjatuh dari tingkat 23 sebuah kondominium selepas ditolak kekasihnya sendiri dalam kejadian di Setia Alam malam tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 10.08 malam tadi, mangsa berusia 32 tahun merupakan warga negara Thailand ditemui dalam keadaan tertirap di tingkat 7 kondominium itu. Difahamkan semasa kejadian, suspek lelaki tempatan berusia 37 tahun merupakan pemandu lori dan ketika kejadian, suspek berada di bawah pengaruh dadah jenis cannabis. Dalam pada itu, Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata, berdasarkan keterangan saksi semasa kejadian, terdengar pergaduhan di antara pasangan kekasih itu. Katanya, saksi turut memaklumkan melihat suspek yang merupakan pemandu lori tersebut menolak kekasihnya dari aras 23 bangunan kediaman itu. Selebriti Z Zaidi, 43 tahun, mengakui tidak gentar menerima ugutan beberapa pihak dalam cubaan menyekatnya menyiasat dan menjalankan tugas sebagai ahli jawatankuasa AJK penduduk di kawasan perumahannya. Bercakap kepada utusan Malaysia, Presiden Persatuan Seniman itu berkata dia juga tidak bercadang untuk berpindah ke kawasan lain meskipun mendapat ancaman keselamatan membabitkannya dan keluarga. Pada 17 Februari lalu, Z dalam akaun TikToknya memberitahu telah menerima ugutan dalam lift bangunan kondominiumnya. Menerusi pendedahan itu, dia juga memberi amaran kepada individu terbabit untuk berdepan dengannya berbanding meninggalkan ugutan yang mengancam keselamatan dan keluarga. Sementara itu, ditanya berhubung perkembangan terkini mengenai ugutan tersebut, Z mengakui masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa. Berita dunia. Tular di media sosial, seorang lelaki Arab Saudi mendapat perhatian orang ramai kerana memiliki rupa paras mirip ikon bola sepak dari Portugal, Cristiano Ronaldo. Muncul dengan memakai jersey nombor 7 seperti dipakai Ronaldo semasa bermain untuk kelab Al Nassr FC di Riyadh, lelaki itu dilihat mempunyai gaya rambut menyerupai legenda Portugis tersebut. Penampilannya menarik perhatian orang ramai dan mereka tidak melepaskan peluang untuk mengambil gambar bersamanya. Namun setakat ini masih tiada komen daripada Cristiano Ronaldo yang turut dikenali sebagai CR7 berhubung video tular tersebut. Sebuah helikopter membawa 4 pelancong berputar-putar di ruang udara selama beberapa saat sebelum terhempas dan tersangkut di tepi bangunan. Helikopter jenis Bell 206 yang dikendalikan oleh 2 juruterbang itu dirakam berlepas dari bumbung sebuah bangunan di Bandar Medellin, Colombia. Namun sejurus berada di ruang udara, ia berpusing selama beberapa saat sebelum hilang kawalan lalu menjunam ke arah sebuah bangunan berdekatan pada jarak beberapa meter. Dalam kejadian itu, helikopter tersebut kemudiannya tersangkut pada antena komunikasi dan tergantung dalam keadaan hampir terbalik. Lebih 70 anggota penyelamat dikejarkan ke lokasi kejadian. Dilaporkan salah seorang juruterbang mengalami patah kaki dan dibawa ke hospital berdekatan, manakala pembantu juruterbang dan 4 pelancong lain hanya mengalami cedera ringan. Sehingga kini pihak berkuasa masih menjalankan siasatan berhubung insiden tersebut. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggariskan 6 tekad dan 3 ikhtiar bagi mencapai transformasi ekonomi Bumiputera TEB. Ahmad Zahid berkata tekad itu merupakan mempertahankan agenda Bumiputera, menutup ketirisan pelaksanaan dasar dan inisiatif agenda Bumiputera serta mewujudkan kesetaraan antara wilayah, kaum dan kelompok. Selain itu, mengenal pasti peluang dan perkembangan ekonomi baharu masa hadapan, mewujudkan jalinan tulen ekonomi Bumiputera dan bukan Bumiputera serta menjamin untuk tidak meminggirkan atau menafikan hak kaum lain.
Berhubung Ikhtiar pula, Ahmad Zaid memaklumkan ia melibatkan cadangan mewujudkan Perbadanan Tanah Bumiputera yang bertanggungjawab untuk merangka mekanisme yang membolehkan pemilikan tanah Bumiputera dipertingkatkan dan dimanfaatkan pada masa hadapan. Katanya ikhtiar kedua merupakan wakaf kesihatan dan pendidikan Bumiputera yang akan menjamin perkhidmatan kesihatan dan pendidikan yang berterusan kepada Bumiputera. Manakala ikhtiar ketiga adalah mengindustrikan pertanian melibatkan Bumiputera dalam sektor pertanian tanaman makanan yang berskala besar serta dapat menjamin pengeluaran sumber makanan negara. Malaysia Airport Holding Berhad MAHB menerima kehadiran 5 syarikat penerbangan antarabangsa baharu ke Malaysia pada Januari dan Februari tahun ini sekaligus menawarkan lebih banyak pilihan kepada penumpang selain mengukuhkan kedudukan lapangan terbang negara sebagai hub di rantau ini. MAHB berkata antara penerbangan baharu yang beroperasi di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA adalah Air Macau dari Macau MFM, Long Air GJ dari Hangzhou, Turkmenistan Airlines dari Ashgabat dan Iraqi Airways ke Baghdad. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Muhammad Rastam Shahrum berkata pengendali lapangan terbang itu menyaksikan peningkatan yang ketara bagi trafik udara berikutan inisiatif pembangunan laluan strategik proaktif yang dilaksanakan selepas pandemik. Roots Air 2024 yang diadakan selama 3 hari bermula Selasa lalu merupakan platform untuk syarikat penerbangan, lapangan terbang, pihak berkuasa pelancongan dan pihak berkepentingan sektor penerbangan di rantau ini dari serata dunia untuk memupuk kerjasama dan meneroka peluang baharu di rantau Asia Pasifik. Berita sukan. Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT mengesahkan menandatangani bekas pemain import Kedah Darul Aman FC, KDA FC dan Seri Pahang FC Manuel Hidalgo. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Alistair Edward menerusi hantaran di Facebook rasmi JDT Johor Southern Tigers hari ini. Menerusi hantaran itu, Edwards turut mengesahkan mengikat dua beradik yang beraksi bagi Kuala Lumpur City FC, Declan Lambert dan Ryan Lambert, selain pemain Terengganu FC, TFC Azam Azmi. Jelasnya, 4 pemain baharu JDT itu akan dipinjamkan ke kelab Liga Super yang lain pada kempen Liga Malaysia musim 2024-2025 yang membuka tirai Mei ini. Pemilik bersama Manchester United Sir Jim Ratcliffe dilaporkan mahu melantik khidmat Zinedine Zidane selaku pengurus baharu pasukan sekiranya rombakan perlu dilakukan pada masa terdekat. Ketika ini, skuad The Red Devil masih dibimbing oleh pengendali kelahiran Belanda Erik ten Hag, tetapi masa depannya menjadi tanda tanya apabila gagal membantu pasukan tampil konsisten musim ini. Susulan itu, Ratcliffe yang juga telah diberikan kuasa veto untuk membentuk pasukan termasuk mendandatangani khidmat mana-mana pemain bermula musim depan dilaporkan bersedia untuk memecat Ten Hag. Zidane yang kini bergelar ejen bebas selepas tidak melatih mana-mana kelab sejak 3 tahun lalu menjadi pilihan nombor 1 Ratcliffe untuk mengembalikan era kegemilangan United. Namun isu utama ketika ini adalah pengendali kelahiran Perancis itu telah menolak beberapa tawaran lumayan sebelum ini termasuk daripada kelab Paris Saint-Germain, PSG dan skuad antarabangsa Perancis. Bekas pengendali Real Madrid itu mengakui dia tidak akan berehat selama-lamanya tetapi masih lagi meneliti tawaran yang sesuai sebelum membuat keputusan rasmi. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 1 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Mawahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.